dia. Bab tu kau pandai pula menangis. Tapi bab dosa kenapa tak pernah menangis? Ini tuan hati kita ni korek sebenarnya. Ya, dan penutup dalam muka surat sebelah tu, saya dah sebut dah tadi 3 ciri kebahagiaan seorang muslim itu. Saya dah sebut tadi, jiran yang baik, rumah yang selesa dan kenderaan yang selesa. Tuan-tuan, kesimpulan dia ialah dalam 5 situasi ini Nabi memberikan jawapan yang berbeza-beza sebab Nabi boleh baca apa keperluan seseorang itu. Satu. Dan Nabi melihat apa kelemahan dia. Kelemahan orang bertaji lah. Maksudnya macam mana? Yang kawan yang Nabi suruh zikir ni, dia mungkin puasa sunat rajin, sedekah, syukur sedekah, dengan bini dia baik, tapi dia ni masalahnya dia pemalih nak berzikir. Maka Nabi kata, kau ni kena zikir. Yang seorang ni pula tuan, dia ni tuan, sembahyang malam bangun, puasa Isnin Khamis, puasa hari Arafah, tapi pembohong kan tuan lah, copet marah. Nabi kata, kau jangan marah-marah. Yang seorang lagi tuan, apa lagi tadi? Zikir, jangan marah lagi. Yang seorang lagi tuan, dia zikir rajin, tapi mengumpet pun rajin. Nabi kata, kau jaga lidah kau sikit. Nampaklah tuan-tuan Yang seorang ni tadi tuan-tuan, mungkin dia ni dah bab-bab lain ni dah okey, dah ada keyakinan, tapi bab istiqamah tu buat bermusim. Kejap buat, kejap tak buat, kejap buat, besok tak buat. Dia kata dah, Nabi kata kau kena istiqamah. Inilah tuan-tuan kehebatan Nabi SAW, pakar psikologi, ya, segala-gala kepakaran terhimpun dekat Nabi SAW. Maka mudah-mudahan 5 hadis yang ringkas ini dapat kita jadikan panduan dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita akan terus cinta dan sayang kepada agama kita, pada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya buka, mungkin ada 1-2 soalan yang berkaitan, wallahu alam. Kalau ada, sila bang. Terima kasih. Soalan yang berkaitan tentang soreh dan kinayah. Soreh itu perkataan yang nyata lah, jelas. Dalam bab cerai ini dari soreh, dan lawan soreh itu ialah kinayah. Kinayah ni bahasa-bahasa yang simbolik, bahasa-bahasa yang tidak secara langsung. Contohnya dalam sebelum kita bercerai, kita nak kahwin, proses peminangan. Kalau peminangan ni dia cakap ada juga bahasa yang soreh, ada bahasa kinayah. Nak pinangan, datang orang perempuan tu dia kata, makcik, pakcik, saya berhajat, saya datang ni untuk meminang anak pakcik. Jelas itu soreh. Tapi kalau kinayah macam mana? Orang mari pakai apa? Bunga di taman lah, bila nak memetik, menyunting lah, bila nak spray lah. Itu bahasanya bahasa kinayah. Itu bahasa kinayah kan, bahasa simbolik. Jadi pakcik ni yang tak faham bahasa dia tu, dia kata apa? Kau nak bunga apa kemudian ambil lah kat pokok tu, dia kata. Itu tentang jadi macam tu lah. Itu bahasa, okey. Segi talak tuan-tuan, penceraian dalam Islam pun dia ada 2 kategori tadi tu. Ada bahasa yang sangat jelas dan ada bahasa kiasan. Okey, bahasa yang jelas ni senang je bang nak ukur. Ada perkataan talak, dalam bahasa Arabnya talak, ataupun kita melayukan sebagai talak, ataupun cerai. 2. Perkataan berpisah. Berpisah ni ada satu tanda soalan, dia boleh pergi kepada jelas dan boleh kepada kiasan. Okey. 2. Talak dan cerai itu memang 2 bahasa itu memang kita kategorikan soreh, nyata. Tidak boleh diandaikan dengan perkataan-perkataan ataupun maksud-maksud yang lain. Suami kata, aku ceraikan kau dengan talak 1. Bang, biar betul ni tengah marah ni bang. Ya, 1 dia kata. Tuan-tuan sekalian, perkataan cerai itu. Jadi suami kata kat pejabat mahkamah, pejabat qadi, dia kata, saya tuan qadi, saya bukan niat cerai. Saya cakap je cerai, tapi hati saya sayang kat dia. Saya tak ada maksud macam tu dah. Perkataan itu tidak boleh dilayan. Qadi tak boleh layan, sebab selagi dia keluarkan perkataan itu cerai, maka itu perkataan itu yang akan diambil kira, menang bercerai. Okey. Baik tuan-tuan sekalian, maknanya perkataan yang jelas tadi tidak perlu kepada niat. Tak payah pakai niat. Saya tak berhajat, saya tak berniat untuk menceraikan dia. Saya mesti sayang kat dia, duit dia banyak. Nanti kalau bercerai, siapa nak bayar dia rumah? Sekarang ni rumah dia yang bayar, dia rumah semua dia yang cover. Tuan-tuan. Tuan-tuan, perkataan cerai dah keluar tadi tu, dia akan terus maka jatuh talak. Isu yang kedua ialah yang kinayah tadi, yang kiasan. Kalau you macam ni perangai tak sudah-sudah, tengok ombak rindu je, I tak dapat tengok bola. Kalau macam ni you perangai, dia kata kan, tuan-tuan kita you balik kampung je lah.
You balik rumah mak you je lah. Kau balik je lah rumah bapak kau. Esok aku hantar kau balik rumah mak. Perkataan-perkataan itu dia masih mengandung maksud yang ia bercerai ataupun ia tidak. Itu kena bergantung pada niat. Kalau dia kata kat isteri dia, raya tahun ni abang tak kira, kita raya Rambau. Kata bini dia, kita raya Jolobu bang. Kan? Waduh kan, macam lah jauh nak orang Jolobu kan. Gaduh tuan-tuan sekalian. Kalau macam tu, suami dah marah ni. Kalau macam tu dan hantar kau balik rumah mak, kau jangan balik-balik rumah ni lagi. Nampak? Perkataan itu masih mengandung maksud yang tidak jelas. Tetapi apa niat dia menuturkan perkataan itu tadi? Memang niat dia nak cerai, maka jatuh cerai. Tapi kalau niat dia sekadar kata kau balik rumah mak kau, nanti ambil buah-buahan banyak-banyak, sayuran semua, kau kaku banyak-banyak, kau balik kita kat sini, kita dah untung banyak, tak ada biasa, maka itu tak jatuh cerai. Maksudnya bang, marah tak marah itu tak ada kaitan. Isu marah tak marah tadi tak ada kaitan. Dia marah ke tak marah, itu masalah dia. Sebab tu marah tu kena dikawal. Masa marah, kalau marah sangat tengok isteri, jangan duduk rumah, pergilah keluar. Pergilah, kena tarik ke makan roti canai dan 13 keping ke, lepas tu bosan roti canai kau mati kan, betul kan? Jangan masa marah tu jangan duduk depan isteri. Kan kaki naik, tangan naik kan, macam-macam boleh jadi kan. Tinggalkan isteri di rumah, kita keluar sekejap. Keluar dulu agak-agak dah cool sikit kan, baliklah rumah semula. Itu keadaan dia. Maka dua hukum tadi tu, sama ada ketika marah sama ada dalam keadaan yang perkataan yang jelas ataupun tidak jelas, ia tidak berkait dengan niat. Tetapi tidak berkait dengan marah, tuan-tuan sekalian, tetapi bergantung dengan perkataan yang jelas, tak payah niat. Perkataan yang kurang jelas tadi perlu kepada niat. Okey. Isunya sekarang kan ni bang, kat mahkamah suami dia autar hakim, dia tipu. Saya memanglah cakap suruh dia balik kampung selama-lama tapi sebenarnya dia memang niat dia tadi nak ceraikan isteri dia dalam hati dia. Kau balik kampung, jangan balik sini, cerai. Dia kata aku dalam hati cerai. Dekat mahkamah dia pusing situ. Saya tak ada apa-apa, demam dia besok dengan dia, saya kawan aku sekolah bandar dia sama dia, kahwin ni anak dah 8 ni, takkan nak cerai pula. Alasan-alasan tu tak boleh terima. Walaupun perkataan tadi perkataan yang kinayah, yang kiasan, yang tidak jelas, tapi sebab masa menjatuhkan perkataan itu tadi tu, suruh balik kampung, dah dalam hati terdetik cerai, maka na'udzubillah berlakulah cerai. Pemahaman ya. Ada soalan lain yang kedua? Kalau tak ada, saya mohon maaf. InsyaAllah ada rezeki yang akan datang, kita jumpa lagi. Saya kembalikan kepada sahabat tuan pengacara majlis. Terima kasih Ustaz. Itulah tadi telah lima hadis telah dikupas oleh Ustaz Haji Syuhada, di mana berharap semua hadirin dapat memahaminya dengan sepenuhnya lah. Dan di lain kali insyaAllah kita akan jumpa lagi Ustaz ya. Dan saya akhiri dengan kita baca surah Al-As dan tasbih kifarat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanallah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau puasa? Macam mana? Kita minum. Biji yang ikut